Tajuk utama malam ini, jangan semarak api perkauman. Juga masih ramai tidak tahu apa itu e-census. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Mana-mana pihak yang didapati sengaja mengeksploitasi isu bahasa untuk mencetuskan ketegangan kaum akan dikenakan tindakan tegas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap pihak yang mencetuskan provokasi dan melanggar perundangan negara bagi tujuan itu. Tegas Datuk Seri Hamzah dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, sikap tidak sensitif segelintir pihak yang hanya mementingkan ideologi sendiri boleh mencetuskan sentimen perkauman. Janganlah sebabkan ada satu dua parti hanya kepentingan ideologi masing-masing boleh menyebabkan kita berpecah. Dia nak adakan ideologi dia itu semata-mata kerana nak meyakinkan beberapa kumpulan saja bahawa dia berani, dia merupakan kumpulan yang boleh memperjuangkan nasib minoriti. Jelas beliau isu bahasa tidak sepatutnya timbul kerana sudah termaktub dalam Perlembagaan Negara yang sudah 63 tahun merdeka. Datuk Seri Hamzah berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat pemilihan bahagian bersatu Larut di Bukit Merah Lake Town Resort hari ini. Beliau mengulas tindakan pemuda DAP Sarawak yang menampal pelekat dalam bahasa Cina di beberapa buah papan tanda jalan di sekitar Bandaraya Kuching Khamis lalu. Tindakan itu dibuat atas alasan ia perlu diterjemahkan dalam tulisan itu untuk keperluan pelancong dari Cina. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah turut meminta pihak berkuasa tempatan PBT melakukan proses temuduga secara terbuka dalam prosedur memberikan lesen perniagaan kepada mana-mana pihak termasuk kepada warga asing yang berkahwin dengan rakyat tempatan. Dan menurut beliau, pemberian lesen perniagaan perlu dilakukan secara telus dan mengikut syarat tanpa sebarang prejudis. Berhati-hatilah apabila kita nak bagi lesen tu interview buat secara yang terbuka. Saya rasa ianya boleh dapat kita menghindari perasaan cemburu kita kepada orang asing. Orang asing yang berkahwin dengan anak tempatan sebagai contoh. Siapa yang akan jadi mangsa? Yang jadi mangsanya adalah anak-anak mereka yang kalau kita tak benarkan mereka bekerja, berniaga, semua tu patut kita tengok. Menurut Datuk Seri Hamzah, kerajaan Malaysia tidak pernah kejam dan sentiasa berlaku adil dengan mana-mana pihak termasuk warga asing. Justru katanya sekiranya mereka berkahwin dengan rakyat Malaysia dan mencari rezeki di negara ini, mereka boleh memohon untuk mendapatkan lesen perniagaan namun perlu mengikuti syarat yang ditetapkan. Beliau mengulas gesaan Pertubuhan Majlis Bertindak Gabungan NGO Malaysia yang mahu kerajaan menghentikan pemberian lesen berniaga kepada rakyat tempatan yang berkahwin dengan warga asing. Presidennya Datuk Muhammad Ridwan Abdullah mendakwa ada warga asing yang menjadikan rakyat tempatan sebagai batu loncatan untuk menjalankan perniagaan. Menteri Perusahaan Pelarangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali dikompaun RM1,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP kuarantin. Dan perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan KKM menerusi satu kenyataan hari ini. Menurut KKM, Datuk Dr. Khairuddin didapati melakukan kesalahan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 kurungan Akta 342. Kenyataan itu turut menyebut Datuk Dr. Khairuddin yang pulang dari Turki 7 Julai lalu telah melakukan 3 ujian saringan COVID-19 yang kesemuanya menunjukkan keputusan negatif. Namun,
oleh kerana beliau gagal mematuhi peraturan mengikut Akta 342 iaitu menjalani kuarantin 14 hari, pegawai diberi kuasa telah mengeluarkan kompaun RM1,000 kepada Datuk Dr. Khairuddin pada 7 Ogos dan beliau telah membayar kompaun berkenaan. Dalam pada itu, menurut laporan yang baru diterima, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia atas kekhilafan yang berlaku. Ahli Parlimen Kuala Nerus itu juga turut akan memulangkan semua gajinya sebagai menteri bermula Mei hingga Ogos atas rasa tanggungjawab selepas melanggar prosedur operasi standard SOP kuarantin. Dan menurut beliau, gaji berkenaan akan disumbangkan kepada tabung bantuan bencana negara atau tabung COVID-19 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerajaan beri jaminan harga siling pelitup muka 3 lapis akan diturunkan bawah RM1 bulan depan. Dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi berkata, perbincangan menetapkan harga siling itu kini berada di peringkat akhir bagi memastikan pengguna tidak terbeban dengan harga pelitup muka yang kini dilihat menjadi satu keperluan utama dalam membendung penularan wabak COVID-19. Sekarang saya bagi tahu kami akan turunkan lagi ya kepada bawah RM1. Nanti kita kiralah mana setakatnya, tapi kita akan turun lagi. Saya bagi notis dah dengan mujanji ini. Bila kita mungkin dalam sebulan lagi lah macam tu ya. Jadi supaya kita adil kepada semua pihak lah, yang menjual dan juga yang memerlukan, yang membeli. Jadi kita akan turunkan. Tapi itu berdasarkan kepada kita pasti, we are assured, kalau kita turun, kita pasti ada bekalan tak terputus. Jelas beliau lagi untuk menetapkan harga siling bagi sesuatu produk bukannya mudah. Pihaknya akan menyelidik dan sentiasa memantau bekalan pelitup muka di semua peringkat termasuk pengeluaran, import dan peruncitan agar penurunan harga maksimum itu mengikut pasaran semasa. 16 Ogos lalu harga siling runcit bagi sekeping pelitup muka 3 lapis telah ditetapkan RM1 sekeping. Datuk Alexander berkata demikian selepas melancarkan kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2020 di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, mengulas mengenai kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2020, Datuk Alexander berkata kementeriannya akan memperluaskan lagi kempen itu ke seluruh Malaysia bermula di Melaka minggu hadapan. Memang ada di negeri-negeri lain. Kita sudah buat perancangan di semua negeri akan dibuat pelancaran ya, yang akan datang nanti kita akan pergi ke Melaka ya, dalam beberapa hari lagi ataupun dalam seminggu lagi pergi ke Melaka dan juga pergi ke semua negeri lah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan sehingga ke Sabah dan Sarawak juga. Sebab ekonomi bukan hanya di Lembah Kelang saja, ekonomi kita ke seluruh negara. Dan jelas beliau langkah memperluaskan kempen secara menyeluruh ini dijangka bakal merealisasikan sasaran jualan sebanyak RM100 bilion bagi KBBM 2020. KBBM 2020 bertujuan menggalakkan orang ramai terus menyokong dan membeli barangan tempatan terutama produk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Sebuah bot pukat tunda kelas C dan sebuah bot peranti bersama 6 nelayan ditahan dalam operasi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia di Kuala Kedah awal pagi tadi. Dan menurut pengarahnya, Komander Maritim Mahmad Faizal Ahmad, antara yang ditahan seorang tekong serta 3 kru warga tempatan berusia di antara 41 hingga 63 tahun kira-kira jam 2.51 pagi. Bot tersebut ditahan pada jarak lebih kurang 12 batu nautika dari Muara Kuala Kedah. Tangkapan kedua pula melibatkan sebuah bot peranti bersama seorang tekong dan seorang kru warga tempatan berusia 32 dan 42 tahun. Mereka ditahan pada jam 4.51 pagi pada jarak lebih kurang 8.5 batu nautika dari Muara Kuala Kedah.
Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985 atas kesalahan melanggar syarat sah lesen kerana beroperasi di bawah 15 batu nautika dari pantai. Kedua bot tersebut bersama 6 nelayan tempatan serta kira-kira 300 kg hasil tangkapan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Beliau juga mengingatkan pengusaha-pengusaha bot nelayan supaya mematuhi undang-undang dan tidak melanggar syarat lesen perikanan yang telah diperuntukkan. Pihak Maritim Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang di perairan negara. Demi adik, abang sanggup membujang. Saya tidak tahu apa itu e-census. Itu antara jawapan orang awam yang ditemui kru berita Al-Hijrah ketika ditanya tentang bancian secara dalam talian. Jadi tidak hairanlah pengguna e-census kurang daripada 1 juta orang walaupun telah dilaksanakan sejak 7 Julai lepas. Wartawan Hanisa Hasanuddin yang meninjau di sekitar Ibu Negara ada laporannya. Saya dan juru kamera mendapatkan jawapan daripada orang awam mengenai bancian secara dalam talian e-census. Adakah mereka cakna dengan kewujudan bancian online tersebut ataupun tidak? Berdasarkan jawapan yang saya dapat, apa yang boleh saya gambarkan, hanya 2 daripada 10 yang tahu akan adanya dan kegunaan e-census. Takat ni rasanya belum tahu rasanya. Tapi sebelum ni ada bancian kat rumah datang, dia tanya berapa orang tinggal apa tu ada. So akak memang tak tahulah yang. Takat ni memang akak tak tahu apa-apa. So abang tahu tak sebenarnya sekarang ni dah boleh banci berguna online? Tak tahu. So abang pernah dengar lah main census? Pernah dengar. Cuma tak ada buat research dia. Namun rata-rata mereka tahu akan kepentingan membanci tetapi tidak tahu adanya platform e-census. Akak tahu tak sekarang ni ada bancian secara online ni sebenarnya? Tak tahu. Kalau akak rasa penting tak apa untuk orang banci penduduk? Penting kalau orang untuk bancian penduduk tu penting untuk kita tahu jumlah penduduk yang ada. Senang untuk nak buat bajet, untuk nak buat apa bagi kerajaan. Dalam pada itu, ada juga yang telah mengisi maklumat menggunakan e-census selepas mendapat kod unit tempat kediaman menerusi email. Okey, tahu pengisian secara online kan? Ya. So kalau apa sih abang nak buat lah main census? Baru terima. Pengisian tu minggu lepas saya dah buat dah. Bagi yang masih belum mengisi, anda boleh ke laman web e-census untuk mengisi sebelum 30 September depan bagi fasa pertama. Masih ramai yang belum mengisi isi maklumat rumah untuk banci 2020. Berkemungkinan ada yang menunggu pegawai datang ke rumah seperti sebelum ini. Tetapi sekarang anda hanya perlu mengisi maklumat itu secara dalam talian melalui e-census. Semuanya mudah, hanya di hujung jari. Jadi isilah sekarang supaya kerajaan mendapat data terkini rakyat untuk kesenangan kita semua. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Baik, laporan kewangan tabung haji TH bagi tahun 2018 dan 2019 dijangka akan dibentangkan sebelum berakhirnya sesi mesyuarat kedua sidang parlimen pada 27 Ogos ini, dan perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hari ini. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, Kementerian Kewangan sedang dalam proses akhir simakan semula laporan kewangan berkenaan sebelum dibawa ke mesyuarat Kabinet dan dibentangkan di Parlimen. Beliau mengulas mengenai gesaan pemuda Parti Amanah Negara PAN yang mahu agar laporan kewangan TH bagi tahun 2018 dan 2019 dibentangkan di Parlimen. Mengulas mengenai perkembangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi TH, Datuk Dr. Zulkifli berkata perkara berkenaan bergantung kepada pertimbangan Kementerian Kewangan. Menurut beliau, Kementerian Kewangan perlu memperhalusi pelbagai isu sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan penubuhan RCI berkenaan. 17 Ogos lalu, media melaporkan bahawa cadangan penubuhan RCI TH dijangka dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu ini. Sanggup melupakan hasrat mendirikan rumah tangga kerana ingin menjaga adiknya yang lumpuh separuh badan sejak 11 tahun lalu. Itu pengorbanan seorang abang yang terpaksa dilalui Muhammad Rafi Kasim,
walaupun usianya sudah menginjak 50 tahun. Menurut Muhammad Rafi'i, adiknya Muhammad Nainuddin, 43 tahun, memerlukan penjagaan dan pemantauan sepanjang masa. Justru beliau perlu memberi fokus penuh kepadanya. Jika dahulu dia bekerja sebagai pemandu lori, namun kini sudah lebih sedekat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah bersama adiknya di kampung Gong Nangka, Marang. Perbelanjaan hariannya pula hanya bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM550 sebulan serta pencen ilad Nainuddin kira-kira RM480 sebulan. Saya terpaksa berhenti kerja untuk jaga dia. Pasal dia lumpuh, mana separuh badan tu, mana kena ada penjagaan sepenuh masa dia tu. Kena ada jaga 24 jam. Jadi saya terpaksa tak boleh kerja lah. Tak boleh kerja, tak boleh nak berkeluarga. Kenapa nak jaga dia? Sanggup jaga dia kerana dah daging kita kan. Tambah Rafi'i lagi, pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menampung keperluan adiknya seperti beg najis, pencuci luka dan lain-lain yang mencecah RM700 sebulan. Sekarang ni dia banyak guna stoma beg tu, beg najis tu. Beg najis tu mana dalam RM300 sekeping. Ada sekotak tu ada 10, harga dia RM130. Jadi kita kena guna, sepatutnya sekali kita cuci tu kena buang. Tapi kalau kena nak jimat ni, kita guna sekeping sehari. Bayangkanlah harga dia berapa. Lepas tu kokoh babak lain lagi, mana kita beli kapal apa, air cuci dia apa. Banyak jugalah. Sementara itu, Nainuddin berkata dia yang juga orang kelainan upaya OKU penglihatan sejak lahir lumpuh selepas terjatuh dari siling bangunan ketika bekerja pada 2009. Sejak itu, dia tidak dapat menguruskan dirinya sendiri dan bersyukur kerana dikurniakan abang yang penyayang yang sanggup berkorban untuk menjaganya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala kerana saya ada seorang abang yang sanggup menjaga saya. Susah senang saya disanggup walaupun dia terpaksa korbankan hidupnya untuk saya. Dan pengorbanannya amat besar sekali. Hanya Tuhan saja yang dapat membalasnya. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyalurkannya ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN milik Muhammad Rafi'i Kasim 1100074100051443 atau hubungi 017 912 9959. Sambutan Bulan Kemerdekaan Norma Baharu sama sekali tidak menghalang sesiapa sahaja untuk terus meraihkan dan menghayati tarikh bersejarah itu. Dengan suntikan kreativiti, kemeriahannya masih dapat dirasai antaranya dengan menggunakan platform media sosial dan melawat tempat bersejarah. Yang diikuti laporan disediakan wartawan Khadizah Faisal. Dataran Merdeka ini kebiasaannya menjadi tumpuan masyarakat untuk meraihkan malam ambang dan perarakan sambutan Hari Kemerdekaan. Berbeza bagi tahun ini, Hari Kemerdekaan ke-63 disambut dengan norma baharu dan sederhana berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Meskipun perbezaan sambutan itu sedikit sebanyak menimbulkan rasa kecewa segelintir masyarakat, namun orang ramai yang saya temui masih akur demi keselamatan dan nyawa seluruh rakyat Malaysia. Malah tidak hanya mengibarkan jalur gemilang di rumah, bangunan dan kenderaan, pelbagai idea yang dicadangkan untuk menzahirkan semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara. Antaranya, menggunakan media sosial untuk berkongsi sejarah dan info umum negara, melawat tempat-tempat bersejarah di samping membantu ekonomi negara yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan bereksperimentasi dengan budaya kaum lain yang tidak melanggar hukum syarak. Sedikitlah kecewa tapi alhamdulillah lah. Yang pentingnya kita utamakan nyawa lah. Seperti sekarang ni banyakkan media sosial, jadi haraplah utamanya yang followers yang ramai tu supaya jadi keutamaan menyambut Hari Kemerdekaan ni, supaya orang tahu Hari Kemerdekaan kita ni. Ada setengah tu lagu negaraku dah lupa dah, hukum negara pun dah lupa. Jadi kita kena guna platform tu supaya semua rakyat Malaysia ni tahu Hari Kemerdekaan ni, supaya tanam dalam diri ni Hari Kemerdekaan ni sangatlah penting daripada penjajahan.
sedih itu tetap ada lah. Biasanya kita sambut kemerdekaan beramai-ramai kan. Sekarang ni kita boleh bersambut ramai-ramai tapi dengan norma yang barulah. Walaupun kita tak boleh jumpa kat luar, jadi kita boleh gunakan media masa ni untuk lebih dekatkan kita lagi lah dengan sambutan ni. Agak kecewa sebab tak ada perarakan, sebab tiap tahun kita memang saya pergi perarakan tu sambut bersama-sama family semua. Tahun ni macam kena terimalah norma baru ni untuk keselamatan kita semua. Saya dengan family saya melawat tempat-tempat macam bersejarah macam ni dalam Malaysia ni, macam kita bantu ekonomi negara kita sendiri. Baru-baru ini tular di media sosial perkongsian seorang wanita Melayu yang dikenali sebagai Siti Sakinah Atikah Jumaat menerima 7 pasang sari daripada anti Kanagi yang berbangsa India. Menurut Siti Sakinah Atikah, pemberian itu diterima selepas anti Kanagi membantu mengemaskan sari yang dipakainya ketika berada dalam komuter untuk perjalanan ke Batu Cave, Selangor. Perkongsian itu mendapat perhatian netizen sekaligus memupuk nilai hormat menghormati dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Tidak kurang juga inisiatif aplikasi terkemuka TikTok Malaysia di mana aplikasi itu menawarkan cabaran kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melakukan aksi-aksi kreatif dengan hashtag Kita Bersama sempena Hari Kemerdekaan kali ke-63. Dan inisiatif itu telah mengumpul sebanyak 8 juta tontonan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Norma baharu bukan penghalang untuk seluruh rakyat Malaysia meraihkan dan menghayati Hari Kemerdekaan. Malah ia boleh dizahirkan dengan pelbagai cara. Kalau sebelum ini, media sosial merupakan penyumbang utama pada ketegangan kaum. Kenapa tidak kita jadikan ia sebagai penyambung ikatan kaum? Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alung jaga ibu, Alung jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Turki temui lubuk emas. Kebakaran dahsyat di California, Amerika Syarikat sejak 5 hari lalu kini sudah mengorbankan 6 orang termasuk anggota penyelamat dan ratusan ribu penduduk negeri itu pula terpaksa melarikan diri selepas api semakin tidak terkawal. Setakat ini lebih 500 rumah sudah hangus manakala ribuan bangunan lagi dalam ancaman. Lebih 100,000 anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran terutama lokasi yang sukar dilalui iaitu kawasan curam. Amerika Syarikat dilapor meminta bantuan Kanada dan Australia bagi menangani bencana besar itu. Dalam pada itu, gambar satelit menunjukkan asap tebal menyeliputi hampir seluruh California dengan 1,205 batu persegi kawasan telah terbakar.
ratusan ribu penduduk terpaksa dipindahkan ekoran keadaan semakin tidak selamat. Namun di sebalik tragedi itu, penduduk juga khawatir untuk berada di kawasan penempatan sementara. Ekoran California merupakan negeri dengan kes COVID-19 tertinggi di Amerika Syarikat dengan lebih 650,000 jangkitan. Kebakaran antara yang terburuk di negara itu berlaku akibat ribut petir pada Selasa lalu, ditambah dengan suhu panas menyebabkan api merebak dengan pantas. Turki umum penemuan simpanan gas asli terbesar di Laut Hitam. Presidennya Recep Tayyip Erdogan berkata sumber itu dijangka dapat dikeluarkan dan diguna menjelang 2023. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Tambah Erdogan, jika gas itu dapat diekstrak secara komersial, ia dapat membantu Turki mengurangkan kebergantungan sumber tenaga yang diimport, terutama dari Iran, Azerbaijan dan Rusia. Ia juga dijangka dapat meningkatkan nilai mata wang lira yang dilaporkan merosot sejak kebelakangan ini, terutama ketika musim COVID-19. Jelas Erdogan, penemuan gas asli itu menunjukkan akan lebih banyak sumber yang baharu akan diteroka di lokasi yang sama. Bagaimanapun, pengumuman Ankara itu menimbulkan ketegangan dengan Kesatuan Eropah. Ekoran lokasi kerja cari gali itu dikatakan berada di barat laut Mediterranean. Greece dan Cyprus turut dilaporkan melakukan kerja cari gali di kawasan terbabit. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.